Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada minggu ni. Apa khabar semua? Sihat? Okey. Jadi untuk minggu ni kita akan sambung lagi. Tapi untuk kali ni cikgu akan terus cepatlah. Kita akan ambilkan 6 tokoh lagi. Kemudian baru kita akan masuk pada bab seterusnya iaitu Melayan Union. Okey ya. Jadi seperti biasa baca doa dulu. Okey, kita sambung tokoh yang seterusnya iaitu Tun Tan Cheng Lock. Okey, Tun Tan Cheng Lock ni merupakan Presiden All Malaysian Council of Joint Action AMCJA pada tahun 1945. Beliau merupakan Presiden pertama Malayan Chinese Association MCA pada tahun 1949. Kemudian daripada sinilah MCA ini bergabung dengan UMNO dan menubuhkan Parti Perikatan, dan beliau menjadi wakil kepada kaum Cina untuk taat setia kepada negara lah. Okay, kita tengok dulu sedikit. Sebenarnya Tan Cheng Lock ni secara awalnya beliau orang Melaka lah. Okay. Melaka, kemudian sambung belajar sampai ke Singapura, sampai ke England lah. Okay. Dan kemudian masa Jepun beliau ni lari ke India beberapa tahun lama, 2-3 tahun lah, 3-4 tahun rasa cikgu. Sebabnya macam biasalah bila Jepun datang ke Tanah Melayu, antara Jepun tak suka sangat orang Cina sebab orang Cina ni, Jepun berpendapat orang Cina, bangsa Cina ni bekerjasama dengan British. Okay, ya. Jadi pada 27 Februari 1949 dengan pemimpin-pemimpin Cina yang lain iaitu Tun Leong Yew Koh, Kolonel H.S. Lee, okay, menubuhkan Persatuan Cina Tanah Melayu MCA inilah, dan beliau merupakan presiden pertama dia. Okay. Tengok ya. Dia yang penting orang kena faham, orang politik ni dia punya macam satu pandangan mereka lah untuk menggerakkan sesuatu parti. Maksudnya dia bukan bergaduh sangat, dia bukan bergaduh secara, contohnya tak boleh jumpa dengan parti orang lain kan, kalau bergaduh-gaduh, bukan. Dia pandangan je. Dia kalau jumpa tak ada masalah sangat. Okey, awak tengok macam mana Tun Tan Cheng Lock ni dia ada krisis dengan H.S. Lee nanti Okey. Kemudian tujuan membentuk MCA ni yang pertama menyatukan orang Cina di Tanah Melayu. Okay, seperti yang cikgu beritahu awak dulu, semasa British memerintah, British telah melalui satu sistem namanya sistem kontrak dan sistem Kangani, telah mengimport buruh-buruh daripada negara China dan juga India. Okey, daripada negara China diletakkan di kawasan Lombong untuk melombong hasil-hasil bumi. Kemudian bawa balik ke negara dia, simpan kat sana. Termasuk emas. Kalau awak rajin-rajin cuba Google. Di British tu dia ada satu bank yang penuh dengan emas. Okay. Banyak. Maksudnya daripada dulu dia ambil, dia simpan kat situ. Okey. Kalau kaum India dia letakkan di kawasan ladang-ladang lah. Yang benda-benda macam tu. Akhirnya bila lama macam ni, kebanyakan kawasan-kawasan Lombong tu dah menjadi bandar-bandar lah. Contoh macam Kuala Lumpur, itu sebenarnya Seremban, itu sebenarnya adalah kawasan-kawasan Lombong dulu. Okay. Begitu juga sampai sekarang, kalau kamu tengok kaum India masih lagi kebanyakannya masih berada di kawasan-kawasan ladang, sementara bangsa Melayu berada di kampung. Itulah sistem yang dinamakan pecah dan perintah oleh British. Okay. Dia tak nak kita bersatu,
pecahkan. Orang ni mesti duduk sini. Kemudian kita tengok seterusnya tujuan utama MCA melindungi hak-hak dan kepentingan orang Cina, bekerjasama dengan kerajaan menentang komunis dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan. Okay, ini 4 perkara matlamat utama semasa penubuhan MCA waktu itulah. Okay, sebab semasa ni sebelum merdeka lagi kan, 1949. Okay, sebagai presiden, okay, Tun Tan Cheng Lock ni bekerja mengimpin lah, terutamanya mengimpin menarik ahli-ahli kaum Cina. Okay, sebab masa tu kaum Cina ni dia ada macam dua pilihan ya, sama ada mengikut MCA ni iaitu berbaik-baik ataupun menyertai parti komunis. Masa tu parti komunis. Okay. Jadi itulah tugas Tun Tan Cheng Lock ni, memujuk kaum-kaum Cina untuk menyertai seterusnya bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain untuk untuk mencapai kemerdekaan lah. Kemudian bila bilangan dan MCA semakin bertambah, Tun Tan selaku ketua MCA menyokong gagasan Datuk On Jaafar untuk membentuk Parti Kemerdekaan Melaya. Okay. Parti Kemerdekaan Melaya ni Datuk On Jaafar masa, ingat dia tak masa cerita macam mana dia akhirnya meletak jawatan sebagai Presiden UMNO. Sebab masa tu dia nak tubuh parti yang berbilang bangsa kan. Okay. Tapi orang Melayu tak nak. Jadi Datuk On keluar, akhirnya bentuk Parti Kemerdekaan Melaya. Dia punya parti ni maksudnya dia bebas. Semua bangsa boleh berada dalam parti tersebut lah. Okay. Ni yang Tun Tan Cheng Lock sokong. Okay, masa tu lah. Okay, ya. Kemudian hubungan MCA dengan IMP tadi jadi tegang sebab ada perkara-perkara yang Datuk On tak berapa suka. Okay, terutamanya dalam soal kewarganegaraan. Maksudnya Datuk On ni tak setuju kalau orang Cina dia bagi automatik warganegara Melaya. Jadi masa tu ada tercetus sedikit salah faham, okay, menyebabkan akhirnya nanti Tan Cheng Lock ni menyertai baris menyokong UMNO. Okay, pada tahun 1952 Akta Kewarganegaraan diluluskan yang mengenakan sekatan terhadap orang-orang bukan Melayu. Okay, Datuk On masa ni mengemukakan Akta Immigration 1952-53, Akta Perniagaan yang menjejaskan ahli-ahli dalam IMP. Masa tu IMP kan cikgu kata berbilang bangsa. Okay, jadi bila Datuk On buat macam ni, orang-orang ahli-ahli IMP yang berbangsa Cina rasa tak suka lah. Bila tak suka, mulalah tak sokong. Okay. Jadi pemusuhan antara dua ni mula berlaku bila Tan Cheng Lock ni dah mula sokong cadangan Tun H.S. Lee. Okay, Tun H.S. Lee masa tu masa ni Tan Cheng Lock Presiden MCA, Tun H.S. Lee ni naik presiden lah. Okay. Jadi dia mula sokong, mula-mula tak sokong cadangan ni. Kemudian dia sokong untuk bekerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya Perbendaharaan Kuala Lumpur pada 4 Februari 1952. Okay. Jadi Datuk On tak suka lah. Sebab asalnya parti-parti ni masih dalam IMP dulu kan. Okay. Jadi menyebabkan bila berlaku macam ni, orang Cina menyebabkan Tan dan MCA menyokong UMNO yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Okay. Akhirnya Tan membawa MCA ke satu dalam konvensyen kebangsaan yang ditaja oleh UMNO pada 23 Ogos 1953. Kemudian di situlah akhirnya perjanjian kerjasama antara UMNO dan MCA berlaku. Okay. Kemudian suatu pembentukan Parti Perikatan antara MCA, UMNO dan MIC mempercepatkan proses kemerdekaan. Okay, Parti Perikatan ni lebih kepada kalau sekarang jadi Barisan Nasional lah. Okay. Untuk masa pilihan raya yang pertama tu, okay, mereka telah menubuh bersatu UMNO, MCA, MIC dan dia punya gabungannya namanya Parti Perikatan dan akhirnya berjaya memenangi 51 daripada 52 kerusi pilihan raya persekutuan yang pertama lah sebelum merdeka 1955. Okay.
Kemudian cita-cita untuk memperintah kewarganegaraan bagi orang Cina dicapai ketika UMNO menerima cadangan itu dan dimasukkan dalam memorandum Parti Perikatan kepada Suruhanjaya Red yang ditugas untuk menulis perlembagaan persekutuan. Maksudnya Tengku Abdul Rahman sebagai balasan orang Cina sokong. Okay. Jadi antara perkara yang dibincangkan adalah memberi taraf kewarganegaraan. Okey, akhirnya dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang Perlembagaan Malaysia ni ditulis orang Malaysia yang tulisnya. Okey, Perlembagaan Malaysia sebelum mereka ni, Perlembagaan Persekutuan ni ditulis oleh ni Lord Reid. Sebab tu dinamakan Suruhanjaya Reid. Tugas dia untuk menulis Perlembagaan Persekutuan. Okey, itu habis Tan Cheng Lock ya. Iaitu Presiden pertama MCA. Ingat tu. Seterusnya, Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak kalau tahu ada Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Okey. Ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okey, beliau bersama dengan Tun Abdul Rahman pergi ke London untuk untuk bincang pasal kemerdekaan. Terkenal dengan Penyata Razak. Okey. Penyata Razak pada tahun 1956 tentang Akta Pendidikan lah, antaranya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Okay. Dan pada 16 Mei, pada saya cikgu lah, pada 16 Mei 1956 lah Penyata Razak tu diluluskan dan sebagai Akta Pendidikan dan sebagai mengenang tarikh tu diberi Hari Guru kan. Okay. Okey, ini cikgu dah cerita. Okey, mari kita tengok ya sedikit tentang Abdul Razak. Okey, Tun Abdul Razak ni orang Pekan, Pahang. Selepas saja umur 12 tahun, dapat melanjutkan pelajaran ke Mata Melayu Kuala Kangsar. Macam cikgu tahu Mata Melayu Kuala Kangsar dulu antara sekolah menengah yang paling glamour. Seterusnya mendapat tajaan British untuk melanjutkan pengajaran dalam bidang undang-undang di England ya. Okey. Pada berumur 28 tahun 1950 menerima ijazah undang-undang dari Lincoln Inn. Lincoln Inn ni masa tu adalah antara universiti yang paling terkenal di dunia. Maksudnya kalau orang masuk itu orang pandai-pandai sangat. Ya. Jadi untuk pengetahuan Tun Abdul Razak ni bukannya orang biasa-biasa lah. Maksudnya orang bangsawan, golongan bangsawan lah. Okey. Selepas saja dah balik ambil ijazah menyertai perkhidmatan awam, kemudian dipilih sebagai Ketua Pemuda UMNO pada berumur 29 tahun, timbalan Presiden UMNO masa tu muda ya. Okey, seterusnya dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang pada tahun 1952, pada tahun 1955, umur 33 tahun menjadi Menteri Besar Pahang yang paling muda. Okey. Kemudian apabila Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum, beliau dilantik sebagai Menteri Pelajaran dalam barisan Kabinet Tunku Abdul Rahman. Okey. Macam cikgu tadi kan. Beliau mengenali Tunku Abdul Rahman ni sewaktu belajar di London dulu kan. Okey. Ingat kan masa cikgu cerita Tunku Abdul Rahman dulu. Okey. Kemudian oleh kerana itu memang baiklah. Pada tahun 1956 bersama sekali lagi Tunku Abdul Rahman dengan anggota rombongan Tanah Melayu untuk menuntut kemerdekaan daripada Britain. Okey. Kemudian pada 1957 umur 35 tahun kemerdekaan berjaya dicapai. Okey. Dan akhirnya beliau telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Muda lagi 35 tahun. Pada umur 37 tahun anugerah ni lah. Okey, yang membawa gelaran Tun ya. Daripada Ingat Seri Maharaja Mangkunegara yang di-Pertuan Agong ya. Tun ni, gelaran Tun ni antara gelaran yang tertinggi lah ya. Lepas tu kalau dekat di Malaysia ni tak ramai orang dapat Tun ni ya. Biasanya kalau Perdana Menteri dah bersara baru dapat Tun. Macam Tun Mahathir kan, itulah kan. Okey. Pada tahun 1969 berlaku perselisihan kaum di Kuala Lumpur. Okey. Hingga menyebabkan keadaan darurat disediakan dan ditubuhkan satu badan yang dikenali sebagai Majlis Gerakan Negara yang diketuai oleh Tun Abdul Razak sebagai ketuanya lah. So ini berlaku peristiwa 13 Mei bagaimana berlaku pergolakan kaum ya, yang
besar terutamanya di bandar-bandar lah. Okey. Jadi daripada situ ditubuhkan Migran. Migran ni Majlis Gerakan Negara ni maksudnya pada masa tu parti politik yang berkuasa tu tak boleh berkuasa dah. Jadi ditubuh satu parti, satu majlis gerakan yang diketuai oleh semua parti. Sama ada parti yang memerintah ke ataupun parti pembangkang. Itu tubuh dan bincang lah. Mentadbir negara masa tu buat seketika lah sehingga pilihan raya seterusnya. Okay. Pada tahun 1970, masa umur 48 tahun, dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Okay, setelah Tuanku meletakkan jawatan dari Kerajaan dan Parti Perikatan. Okay. Sebabnya puncanya daripada ni tadilah 13 Mei. Okay. Masing-masing berpendapat bahawa Tunku Abdul Rahman gagal dalam memerintah negara pada masa ni hingga menyebabkan berlakunya peristiwa macam tu dan akhirnya menyebabkan Tunku Abdul Rahman meletak jawatan dan automatik timbalan Perdana Menteri masa tu dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Okay. Beliau terkenal dengan dasar ekonomi baru, okay, yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan semua kaum dan menyusun semula ekonomi ke arah pembahagian kekayaan negara yang lebih sama. Antara punca berlaku perselisihan kaum pada 13 Mei 1969 tu adalah kerana ekonomi lah. Ya. Kerana ketidakpuasan, maksudnya ada bangsa ni lebih kaya, bangsa ni tak berapa nak kaya, jadi tak adil, macam tak adil bahagian, jadi berlaku macam tu lah, antara puncanya lah. Okay. Akhirnya Tuan Abdul Razak buat dasar ekonomi baru untuk selaraskan supaya dia punya jurang ekonomi antara bangsa dengan bangsa lain tu jadi semakin menipis lah, tak nak besar sangat. Okay, ya? Jadi antara perkara yang dibuat oleh Tun Abdul Razak masa dasar ekonomi baru adalah penubuhan Felda. Jadi banyaklah. Masa tu banyak hutan-hutan ditebang, diteroka, dibuka ladang-ladang, buat rumah semua. Tu Felda lah. Banyak Felda. Kat sini, dekat Tampin pun banyak Felda kan. Okay. Pada tahun 1972, sewaktu berumur 50 tahun, beliau menjemput kembali Dato' Mahathir Mohamad kembali ke pangkuan UMNO, ya. Dato' Mahathir Mohamad pada tahun 1969 disingkir di UMNO oleh Tunku Abdul Rahman sebab Dato' Mahathir Mohamad masa ni tulis surat kepada Tunku yang menyatakan dia tak sokong apa yang Tunku buat tu, menunjukkan memberitahu bahawa Tunku gagal dan mendesak Tunku letak jawatan dalam masa tu. Okay, masa tu Tunku tak letak jawatan lagi. Jadi dia telah pecat Dato' Mahathir dan daripada UMNO. Okay. Lepas saja Tun Abdul Razak naik, Tun Abdul Razak ambil balik Dato' Mahathir masuk UMNO balik. Ya. Okay. Tun Abdul Razak meninggal pada umur 54 tahun akibat leukemia di London. Ya. Okay. Begitu kisah Tun Abdul Razak. Okay. Cikgu cerita ni sikit-sikit je tau. Banyak lagi kalau nak cerita. Tak muat slide ni. Okay. Kita seterusnya Dato' Abdul Wahab Tuh Muda Abdul Aziz. Okay. Beliau ni menentang penubuhan Melayu Union. Merupakan setiausaha UMNO yang pertama pada tahun 1946. Mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan ke London. Merupakan Menteri Besar Perak yang pertama. Okay. Orang politik lah. Biasa-biasa cerita semua orang politik. Okay. Ingat, beliau merupakan setiausaha UMNO yang pertama. Okay. Beliau merupakan, ni cikgu dah ringkaskan sebenarnya panjang kalau baca cerita ni. Beliau pun sama juga, belajar di England juga. Okay. Maksudnya bukanlah orang biasa-biasa. Kalau dah belajar masuk ke mahkamah jadi selama 6 bulan, beliau merupakan peguam. Jadi bijak lah orangnya. Okay. Beliau membuat latihan chamber 6 bulan. Okay. Mahkamah Tinggi Malaysia selepas habis belajar di England lah. Okay. Beliau ni sama juga dengan Tunku Abdul Rahman. Kawan-kawan Tunku Abdul Rahman masa belajar kat England dulu. Okay. Kemudian buka firma guaman dia sendiri kat Ipoh.
Kemudian menubuhkan Persatuan Reba-Reba Pemandu Perak pada tahun 1936, dapat gelaran Datuk Panglima Bukit Gantang daripada Sultan Perak kerana menggantikan datuknya. Dan bapanya yang betul-betul meninggal dunia sebelum itulah. Okey. Dulu dekat Perak dia ada satu gelaran namanya Datuk Panglima Bukit Gantang. Jadi dia diwari-wari betul lah. Okey. Tapi di Perak dia punya tu lain sikit lah. Dia macam ada dia punya susunan atur kerajaan dia tu dah dibeza sikit lah. Okay. Kemudian beliau dilantik sebagai salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak pada tahun 1937. Okay. Antara puncanya adalah pendidikan tinggi. Jadi daripada sini kita dapat satu kesimpulan bahawa kalau kita nak menjadi pemimpin, salah satu faktornya orang kira adalah berpendidikan. Jadi awak penting untuk belajar. Penting belajar. Bila kita berpendidikan ni, orang akan hormat kita. Beliau juga menubuhkan Perikatan Melayu Perak, memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu, memainkan peranan yang penting dalam usaha menubuhkan UMNO pada tahun 1946 bersama Datuk Onn Jaafar di Johor. Beliau menjadi Perdana Menteri Besar Perak. Kemudian beliau dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang pertama sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Maksudnya sebelum mereka lagi beliau dah jadi Menteri Besar. Okey. Rapat dengan Datuk Onn dalam menubuhkan UMNO. Kemudian ikut juga Datuk Onn dalam parti Kemerdekaan Melaya tadi, MP tadi. Okey. Masa-masa mula-mula dulu, parti ni lebih kepada negeri lah. Negeri ni parti ni, negeri ni parti ni. Sebelum tu, okey. Kemudian pada 1953, Datuk Panglima Bukit Gantang mengusulkan penubuhan sebuah parti lain di luar kekuasaan UMNO dan memberikan sokongan politiknya kepada Datuk Onn yang telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Melaya. Punyalah masa tu. Okay. Walaupun beliau ni pengurusi UMNO, tapi dia dalam masa yang sama buat lagi satu parti politik dan sokong Datuk Onn. Masa tu UMNO ni tak sokong Datuk Onn. Akhirnya beliau dipecat. Jadi tak mustahil lah kena pecat kan. Kita ada parti politik, tapi kita tubuh lagi parti politik, kita sokong pula orang lain. Akhirnya kena pecat. Okay. Kemudian Tengku Abdul Rahman marah, memberi amaran semua cawangan-cawangan UMNO di Perak akan dipecat jika masih lagi aku yang Datuk Panglima Bukit Gantang ni pengurusi UMNO Perak. Jadi masa ni UMNO Perak ni dah kuat, tapi kerana ketua dia tadi buat macam tu, dia Datuk Tengku Abdul Rahman bagi amaran, siapa sokong lagi Datuk Panglima Bukit Gantang serta-merta akan dipecat. Okey. Ini menyebabkan porak-poranda lah. UMNO Perak keluar menyertai Datuk Panglima, sebahagian daripada pemimpin UMNO Perak menyertai Datuk Panglima Bukit Gantang. Dia ikut ketua dia lah. Ketua dia kan kat Perak. Jadi dia ikut ketua dia separuh. Sebab awal kata kalau tengok suasana politik UMNO di Perak ni sampai sekarang dia macam tu lebih kurang lah. Dia tak berapa nak stabil. Okay. Kemudian sama-sama menubuhkan Parti Kebangsaan Perak dengan Datuk Onn dengan Parti Kemerdekaan Melaya dia. Okay. Akhirnya beliau disingkir daripada Parti UMNO. Kemudian beliau telah mengepalai gerakan Menteri Besar mengadakan persidangan kebangsaan pada 27 April 1953. Kemudian menubuhkan Parti Kebangsaan Perak. Walaupun parti itu gagal mendapat sokongan dan pilihan raya, akhirnya beliau keluar dari parti tersebut. Seterusnya menumpukan perhatian tugasnya sebagai Menteri Besar Perak hingga 1957. Okay. Gitulah kisahnya. Kemudian Tun H.S. Lee. Tun H.S. Lee tadi dia ada macam cerita tadi kan. Dia ada dengan Tan Cheng Lock tadi kan. Okey. Beliau adalah ketua MCA Selangor. Merupakan orang yang menggerakkan kerjasama UMNO dengan MCA. Bukan presiden dia. Bukan Tan
Tan Chen Lock beliau yang dulu idea dia bekerjasama dengan UMNO. Okey, walaupun asalnya ditentang oleh presiden dia Tan Chen Lock, tapi akhirnya diterima. Okey, juga merupakan ahli rombongan kemerdekaan ke London dan beliau merupakan Menteri Kawangan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okey. Okey. Tun H. Lee ni merupakan dia lahir di Hong Kong, bukan di Malaysia. Keturunan orang kaya di China lah. Okay, bila dia datang, asalnya dia datang sini macam melancong ke macam tu lah lebih kurang. Tapi akhirnya dia macam menubuhkan, macam tak silap menubuhkan apa, buka lombong ke macam mana tu je lah. Jadi dia ni macam ketua-ketua puak-puak masa kat lombong tu lah. Jadi mungkin asalnya daripada di China tu merupakan orang-orang besar-besar kat sana. Bila sampai ke sini pun ramai lah sokong dia. Okay. Jadi cikgu cepatkan pada tahun 1956 beliau ni dia dipilih mewakili MCA sebagai sebahagian daripada perwakilan perikatan yang pergi ke London untuk meminta kemerdekaan lah. Okay. Dan beliau merupakan satu-satunya penanda tangan bangsa Cina dalam perjanjian kemerdekaan. Okay. Dengan kemerdekaan pada tahun 1957, Tengku yang menjadi Perdana Menteri telah melantik H. Lee ni sebagai Menteri Kewangan pertama Malaysia. Okay. Tugas utamanya mewujudkan dasar kewangan negara dan akhirnya mencipta Bank Negara Melayu. Okay. Kemudian letak jawatan kerana sakit. Selepas bersara, beliau mengambil alih pengurusi kewangan di Lembaga Pesuruhjaya Mata Wang Malaya sehingga 1961. Akhirnya pada tahun 1966 menubuhkan Bank Pembangunan Perdagangan. Masa itu merupakan bank kelima terbesar di Malaysia. Akhirnya bank tu sampai beliau meninggal pada 1988. Okey. Itu habis. Kemudian ni parti seterusnya, parti MIC ya. Okey. Kalau awak kena ingat senang je. Masa tu parti Melayu UMNO, parti Cina MCA, parti India MIC. Okay, MIC ni Tun VT Sambatan merupakan presiden MIC. Pun sama menyertai rombongan kemerdekaan Menteri Kesihatan. Okay, yang pertama dalam Melayu. Yeah. Sama juga merupakan orang yang terpelajar, melanjutkan pelajaran ke luar negara, ke India. Okay. Dan seorang yang berbakat dalam kepimpinan. Awal lagi dia dah jadi presiden pertama MIC pada umur 36 tahun. Okay. Pada tahun 1955 beliau membawa masuk MIC dalam parti perikatan untuk bergabung dengan UMNO dan juga MCA tadi untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang pertama di Semenanjung. Beliau juga turut bertanding di Cinta Perak, menang kat sana dan akhirnya diberi kepercayaan menyandang Menteri Buruh. Okay. Beliau adalah pemecahan kawasan perdagangan merupakan punca pencarian sebagian besar. MIC tujuan dia berusaha menubuhkan koperasi mentadbir ladang, dia mendorong kepada penubuhan NLFC National. Okay. Pada tahun 31 Ogos 1957 apabila kemerdekaan tercapai, Tun VT Sambatan merupakan salah seorang daripada penandatangani perjanjian kemerdekaan. Tadi kalau Cina tadi Tun H. Lee, kalau bangsa India beliau lah wakilnya. Okay. Selepas merdeka dan menang tu, beliau dilantik menjadi Menteri Kesihatan. Seterusnya pada tahun 1959 menjadi Menteri Tenaga Telekom dan Pos. Dan jawatan terakhir beliau adalah Menteri Perpaduan Negara. Okay. Antara jasa-jasa beliau adalah menyatu padukanlah rakyat yang berbilang bangsa sampai menyatu padu masyarakat India di Fiji masa sanalah dengan masyarakat pribumi di sana lah Fiji ya. Okey. Itu antara jasa-jasa beliau. Okey. Seterusnya Tun Dr. Ismail. Okey, yang terakhir lah ni. Tun Dr. Ismail
bin Dato' Abdul Rahman. Okey. Timbalan yang dipertua UMNO pada tahun 1951, wakil UMNO yang berunding dengan MCA bagi membentuk Parti Perikatan pada tahun 1951 dan 1952. Okey. Yang beliau merupakan orang kuat di Johor. Dia lahir di Johor lah. Okey. Ayahnya pun kuat-kuat di Johor. Ayah dia pernah dengan satu ayah dia lah. Dia ada satu kumpulan yang mendesak Sultan Johor meletak jawatan sebagai sultan. Masa itulah puncanya Sultan Johor masa itu telah menandatangani memorandum bersetuju dengan Melayu Union. Beliau memang pandai, ciri pandai juga. Belajar sampai ke Australia dan bidang perubatan. Merupakan, kalau kat universiti itu merupakan orang Melayu pertama lah. Okay, dapat ijazah perubatan. Okay. Antara orang ciri pandai Malaysia lah pada masa tu. Beliau mula menceburkan diri dalam arena politik setelah melihat peletakan jawatan Tun On Jaafar, Datuk On Jaafar dan digantikan Tengku Abdul Rahman, menjadi dilantik timbalan Presiden UMNO pada tahun 1951. Okay. Jadi duta pertama Malaysia ke Amerika Syarikat pada tahun 1957. Juga turut menjadi duta kepada dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sehingga tahun 1959. Pernah juga menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada September 1960 hinggalah 1967. Kemudian telah meninggalkan Kabinet atas faktor kesihatan. Okay. Kekosongan jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah diisi oleh Tun Abdul Razak. Beliau sekali lagi dilantik oleh Tun Abdul Razak menjadi Menteri Hal Ehwal Luar Negeri pada 14 Mei 1967 berikutan peristiwa 13 Mei tadilah, berdarah tadi. Okey. Semasa Tun Abdul Razak mempengerusikan migran tadi, Majlis Gerakan Negara tadi, akibat peristiwa 13 Mei tadi yang menyebabkan Tengku Abdul Rahman letak jawatan tadi. Jadi Tun Abdul Razak yang mengetuai migran meminta beliau menjadi timbalan pengarah migran. Kemudian masuk balik ke arena politik. Jawatan kabinet dia adalah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri sehingga 1973. Antara jawatan-jawatan lain, Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Jawatan terakhir, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau juga merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua selepas Tun Abdul Razak pada tahun 1970. Okey. Suatu tu Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri, jadi beliau adalah Timbalan Perdana Menteri lah. Okay. Jasa beliau yang paling besar mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia terhadap kerajaan Malaysia. Sewaktu dia dalam migran dia lah. Dia berperanan menyatukan padu balik ialah orang bergaduh kan. Bangsa-bangsa bergaduh nak satukan balik bukannya senang. Okay. Jadi beliau adalah orang yang di sebalik itulah beliau adalah orang yang berjaya meyakinkan semua rakyat Malaysia terhadap penubuhan kerajaan kita. Masa mula gaduh tu macam kita tak yakin lah masa tu kan. Tiba-tiba kita memerintah negara kita, kemudian berlaku pula pergaduhan, kita mula dah tak yakin boleh ke tak boleh ke, boleh atau tak kita ni mentadbir negara kita sendiri Okay. Sebab macam awak tahu penjajahan bangsa negara luar kepada negara kita lama beratus-ratus tahun, dan tiba-tiba kita dapat negara kita, dan mungkin masa tu pemimpin masa tu mungkin pada awalnya tak yakin pada diri sendiri, tapi memikirkan itu adalah yang terbaik. Jadi mereka berusaha untuk mencapai tersebut, walaupun berlaku sedikit ketidaksefahaman, tapi dengan jasa beliau ni lah maka rakyat Malaysia yakin dengan penubuhan Malaysia hinggalah sekarang. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi macam biasa, cikgu akan bagi kuis dalam channel Telegram. Sila jawab di sana Cikgu akan catat nama siapa yang jawab.
Okay, macam minggu lepas juga. Okay, jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.